Okay, good. Okay, ada yang bertanya, exam ni nanti adalah subjek teras saja kah? Ini bukan exam ah. Ya, dia panggil ujian alternatif. Jadi semua subjek adalah dinilai. Maksudnya semua subjek ada paper. Okay. Sekali lagi cikgu ulang, 50% markah diambil daripada ujian bertulis ni yang akan berlangsung 30 hari bulan nanti sampai tanggal 4 ke 3 hari bulan. Macam 3 hari bulan, 4 hari tu, 30 November sampai 4 Disember. Sampai 3 Disember. 50% daripada ujian tu, 50% lagi daripada PBD. Dalam PBD tu dia masuk PBL juga. Project based learning yang kau pernah buat sebelum-sebelum ni. Semua benda tu direkod. Kenapa Fadi ni? Kenapa kau tekan raise? Dia ada ikon baru dalam Meet ni, raise hand. Kalau ada apa-apa kau mau tanya, tekan saja tu. Cikgu akan tahu kau tekan benda tu. So cikgu akan terus mention nama kamu. Ya, cikgu tahu juga. Benda tu baru tu. Sebelum ni tiada. Saya pun tadi pelik juga. Seperti mana sudah. Untunglah kamu yang sudah biasa guna Google Meet ni. Kalau kamu masuk sekolah menengah nanti, untuk tahun depan kita tak tahu lagi. So, sekolah menengah, untuk makluman kamu sekolah menengah, hampir setiap hari, setiap subjek, orang guna Google Meet. Termasuk exam pun orang kena guna Google Meet. Cikgunya mau tengok juga orang depan mata, buat. Untuk pastikan orang jawab betul-betul, ikut peraturan. Sebab boleh jadi yang kau punya exam ni, sebab tak ada guru nampak kau di sebelah mak ayah kau. So boleh jadi juga ada yang meniru. ada yang meniru. Okey. Buku teks suka. Itulah kenapa dia panggil open book test. Tak kisahlah kamu tengok buku ke, kamu Google kan, tak kisahlah. Janji jawapan kau kalau objektif kau kena tanda lah kalau dia guna online ataupun kalau kau guna kertas macam exam macam biasa. Subjektif punya kau kena tulis juga sebab guru tu kena tengok kau punya jalan kerja. Kalau macam matematik guru kena tengok kau punya jalan kerja tu untuk pastikan kau betul-betul kira atau kau hentam saja. Open book kah? Ya, open book test. That's why lah untuk makluman ujian ni dia 50% markah. Okey? Oh, 50%. Jadi boleh tengok buku. Boleh, tak ada masalah pun sebenarnya. Yeah. Tengok buku ni tak semestinya kau boleh dapat jawapannya seterusnya pun untuk panduan saja pun. Sebab soalan-soalan ni kemungkinan besar soalan untuk ujian kali ni dia agak tinggi sedikit arasnya berbanding soalan dan untuk jumlah soalan pun untuk makluman tidak banyak sebab ini bukan peperiksaan. So soalan yang dibagi tidak terlalu banyak juga guru-guru bagi. Okey, semua sudah siap jadual sipir? Sudah. Okey, good. Okey, sekali lagi tahniah untuk yang hadir untuk kelas Meet hari ini. Lama saya juga tidak buat, macam 3 minggu sudah untuk matematik sejarah juga tidak buat. Sebab guru-guru sebenarnya sudah sementap dia. Guru-guru agak busy sekarang dengan penyediaan soalan-soalan peperiksaan juga. So banyak tugasan-tugasan lain. So cikgu pun buat Meet ni kalau tidak wajib sebenarnya cikgu buat Meet ni bukannya compulsory. Sebab cikgu bergantung kepada berapa ramai murid. That's why cikgu buat Meet ni untuk yang gabung kelas sahaja. Kalau yang satu-satu kelas cikgu nampak 2-3 orang saja yang datang. Yang lain-lainnya tak tahu di mana. Hidup ke lagi tidak, tak pasti lagi. Okey, sudah? Alright, kalau sudah kita buat hilang sudah cikgu. 5 minit sudah, cikgu stop. Okey, sudah semak? Pastikan semak macam biasa, kalau sudah buat pastikan semak dan cikgu ingatkan sekali lagi bila kau buat nanti masa exam pun pastikan buat jadual sifir dulu untuk matematik. Macam biasa buat jadual sifir dulu. So walaupun tiada guru yang tengok kau semasa exam, kau kena tahulah yang di atas tu tengok kan. Jadi kalau kau menipu pun sebenarnya kau boleh tipu yang di atas tu. So kan tahu juga kau sebenarnya kalau kau malaikat kiri kanan tu tulis juga kau ni sipulan bin sipulan menipu, dia pakai calculator menjawab. Matematik 1 tambah 1 pun tekan calculator. Okey. Cikgu apa tu? Ada bunyi bising. Sekejap. Cikgu Okey sudah.
Ya, oke sudah juga. Oke sudah. Ah, Siap. bising lagi. Nah, sudah. Sebab bunyi presentation tuh tadi. Alright. Ya, Jadi sudah bunyi kan? tidak. Clear. Siap. Awang masih ada bunyi kah? Tidak. Hilang sudah. Hello? Alamak. Dengar suara Awang. Oke. Alright. Oke, so kita masuk kepada cikgu mau buat aktiviti yang pertama. Ini ulangan dulu. Cikgu mau buat revision sedikit pasal tajuk koordinat nih. Memandangkan untuk soalan peperiksaan kau kali ini, semua subjek ada dan semua topik dia cover. Walaupun soalannya tidak banyak, tapi semua topik dibuat. Okey. Okey, kita buat tim berapa orang nih? Ada 23 orang. Kita buat Main apa, Cikgu? 23. Jadi kita buat 4 kumpulan. Okey, masuk. Untuk tim ni kalau kau cikgu sudah start, kau tidak boleh masuk sudah. Cikgu, boleh antar balik ke tuling, Cikgu. Saya tidak nampak tadi. Siapa Mi itu? Cikgu dengar suara Remove kita. Mi ini tulis nama. Kau apa nih? Kau kasih message. Remove nama Mi ni ya. Okey. Masuk semula siapa yang pakai nama Mi itu? Mi Maggie kah? Cikgu tidak dengar suara kamu. Kamu dapat dengar suara cikgu kah? Ada orang minta link balik. Sekejap. Okey. Yang penting kau dapat dengar suara cikgu. Sebab cikgu tidak dapat dengar suara daripada luar. Ya sekejap. Okey, sekejap. On off suara tu. Pastikan kau tidak buka mic kalau tidak benda perlu kau cakap supaya tidak mengganggu bunyi bising kawan-kawan kau yang lain. Kalau ada soalan tanya di sana. Okey. Cepat sikit, ada 23 orang tolak 2 cikgu punya nama dengan presentation jadi 21. Sepatutnya ada 21. Sekarang ada 15. Ada lagi 6 orang belum masuk. Cepat sikit. So kalau sudah mula ni tidak boleh masuk hanya boleh tengok saja. Sekali lagi yang baru masuk klik link tu. Cikgu kick tadi mungkin sebab kau guna nama Mi tadi. Masuk balik. Ada satu nama ke cikgu kick tadi yang dia punya nama Mi. Cikgu ingatkan Mi Maggie. Tiada murid nama Mi Maggie. Ini berarti C4 untuk area ledakannya luar biasa banget. Oke, kalian ready? Kalau di PUBG Mobile, kalian bisa kena gini ya. Ini perlu IQ juga, soalnya kan mundur 10 detik itu susah untuk ngepasin timingnya. Nah, kebetulan nih ada musuh. Oke, kita coba pakai C4, bisa tempel di mobil. Aduh, merasa gak dikit lagi. Waduh, kita mundur di belakang. Oke lah, yang penting kita berhasil lempar aja. Tapi ini meledak kan? Kita coba. Ya, oke, 2 orang lagi. Siapa lagi boleh masuk nih? 2 orang lagi. Siapa yang belum? So, dalam sini ada 23 orang tolak nama cikgu dengan cikgu punya presentation sepatutnya 21 orang. 22 orang so ada lagi baru masuk. Oke, sekali lagi yang baru masuk tengok link di chat tu.
masuk cepat sebelum cikgu mulakan. Nih, bener kan? Oke, kata siapa nggak bakal update langsung detokin palanya. Jangan lupa share video ini ya. Juga akan shuffle lah, ini sebelum kita mulai. Versi PC-nya yang glider PUBG sama persis 100%. Lalu ini ada yang nemunya di sini. Biasanya kan di Milbest. Ya udah deh, kita langsung terbangin aja buat. Waduh, aneh. Ada pertanyaan lagi pasal exam. Sekali lagi exam, bukan exam dia panggil ujian bertulis nanti, ujian alternatif ataupun pentaksiran alternatif nanti itu semua subjek. Bukan saja BM matematik sains, moral, agama, pendidikan seni, semua sudah. Semua dimasukkan sekali. Oke, 20 orang. Sepatutnya ada 2 orang lagi belum masuk. Siapa lagi 2 orang belum masuk? Oke, cukup bagi masa 30 saat sebelum cikgu mula. Sekali lagi kalau sudah mula ni jadi tidak boleh masuk sudah. Kau dapat tengok saja. Tidak dapat ikut untuk aktiviti ini. Oke, 20 orang. Ada lagi? Yang masih cuba masuk? Oke, rasa sudah masuk. Alright. Oke, kalau tiada. Oke, cikgu mulakan lah. Cikgu shuffle dulu. 21. Ada 1 orang lagi? Siapa lagi 1 orang tu? Tengok nama kawan kau. Siapa yang tiada lagi dalam sini? Kita terbang. Jadi ini susah di call itu loh, jujur ya. Kalau helikopter kan tinggal naik. Sepertinya ada 22 semua. Alhamdulillah kita dapat glider lagi. Sekarang posisinya di militer. Atau ada orang masuk guna 2 account dalam sini. Sama persis kayak versi PUBG PC-nya. Kita terbangin di sini kalau lokasinya menurun. Oke, kalau tidak sudah cikgu mulakan ya. Cikgu shuffle dulu. Baru kita mulakan. Yang otomatis seperti helikopter. Jadi ini harus mengandalkan. Alright. Oke, ready? Kalau perlu kira-kira, tengok pilihan jawapan ini tajuk koordinat ah. Tengok betul-betul. Ada Kasha baru masuk. Kasha, kamu baru masuk. Kami tengah buat untuk quizzes untuk tim. So kau tidak dapat masuk sudah. Untuk yang baru masuk tidak dapat masuk sudah. Tunggu untuk aktiviti seterusnya. Siapa yang baru masuk tu buat jadual sipir dulu. Sementara kawan-kawan kau yang lain menjawab soalan untuk quizzes. Oke, tim Grumpy Monkey sekarang yang tengah leading. Ada 18 soalan yang salah. 77 yang betul sekarang. Setiap kali kau jawab betul, kau akan menyumbang markah untuk kau punya tim. Kalau kau salah pun kau menyumbang juga. Menyumbang kekalahan lah, bukan menyumbang markah. Ada soalan tanya di chat.
Kalau sudah terkeluar, tidak boleh masuk, sudah Irfan, sebab ini tim. Kenapa? Kita akan masuk activity seterusnya nanti. Sebab ini tim. Tim tak boleh masuk kalau sudah tengah running. Oke. Siap, Cego. Okay, good. Oke, siap. Ada 2 tim lagi. Semua sudah siap? Baru, tie-dye pandas.
Ranking pertama, Tiny Whales kedua. Grumpy Monkeys ketiga, Vegan Shark. Wih, Vegan Shark mana nama? Nama yang kedua tu macam nama pemain Dota sudah sih nampak. Oke, semua sudah ada yang belum? Kenapa nih yang Grumpy Monkeys dengan Vegan Shark nih? Macam tidak habis lagi menjawab soalan ni. Masih ada yang menjawab. Oke, cuba bagi masa lagi 2 minit. Oke, sudah. Ada lagi yang masih? Kenapa Grumpy Monkeys ni dah habis lagi? Oke, cukup tamatkan lah kuis ni. Kita tengok siapa dia punya pemenang. Oke, nombor 3 kumpulan Grumpy Monkeys. Kedua Tiny Whales, Johan Tie-Dye Pandas. Macam nama-nama hero Mobile Legends juga nampak. Oke, kita tengok soalan dia dulu. Oke, kita tengok soalan. Ada soalan yang susah kah? Kita tengok dulu siapa yang main hentam yang jawab. Soalan 7 ramai yang salah. Azri 55% ya betul. Irfan yang terkeluar tadi. Iqmal pun dah habis jawab. Kenapa tuh Iqmal dah habis jawab tuh? Oke. Kita tengok soalan yang susah. Soalan nombor 7. Ramai yang salah 50% ya. 52%. Soalan 7. 12, 13 dan soalan 7 dengan soalan 13. Oke, kita tengok soalan dia. Koordinat kena tahu koordinat ni cara bacanya. Paksi X dulu baru paksi Y. Kita tengok soalan 7. Oke, tengok depan. Di manakah kedudukan Rauf? Dapat ke view demi picture. Jawapannya Rauf duduk di lajur 3 baris kedua. Ni Rauf. Lajur 3 baris kedua. Ni Rauf. Ramai jawab lajur kedua. Oh, kamu terbalik ni. Lajur bawah. Baris ketiga. Okey, soalan 7. Satu lagi. Rauf. Soalan nombor 13. Tengok soalan nombor 13. Okey, ini pun cara yang betul menulis koordinat ialah ini pun ramai yang salah buat. Ini ya, dia punya istilah dia. Mesti X ni. X ni maksudnya paksi X dulu. Barulah kita baca paksi Y. Kita baca paksi X dulu berapa nombornya. Lepas tu baru paksi Y. Ini cara yang betul menulis nombor. Kalau kosong-kosong ni, ini adalah titik asalan. Okey, bukan YX. YX ni terbalik. Okey, soal nombor 13. Nyatakan nama bagi titik persilangan paksi X dan paksi Y berada di ini dipanggil titik asalan. Titik persilangan tu yang bermula dengan 00 adalah titik asalan dia panggil. Ramai yang jawab titik apa tu? Koordinat. Titik mengufuk, titik mencancang. Hentam siap. Rujuk balik Okey, yang lain-lainnya juga nampak ramai yang boleh jawab. Ini lagi satu. Apakah nama lain bagi paksi Y? Paksi mencancang. Mencancang maksudnya dia menegak. Mengufuk begini. Ini mengufuk. Mencancang. Alright. Boleh? Okey, ada soalan lain mau tanya? Untuk ini? Okey, juga nampak yang lainnya okey. Boleh? Boleh ikut? Okey, tiada. Okey, kita buat satu lagi. Cuma bagi yang kedua. Itu koordinat. Kita mau kita buat untuk nisbah pula.
Okey, ini cikgu mau buat individu. Okey, masuk. Masukkan nama. Jangan letak nama sembarang. Kalau yang untuk individu begini, kalau kota keluar kau boleh masuk semula. Kalau untuk tim tidak boleh. Tim bila sudah mula dia tidak boleh masuk sudah. Okey, cepat sikit. Cikgu mau mula. Ada 27 orang sini. Tolak cikgu 2. Maksudnya ada 25 orang sepatutnya dalam sana. 23. Ada 2 orang lagi boleh masuk. Azri, apa maksud kau ada kelas ke matematik? Patut kelasnya habis jam 9 lah. Tengok daripada kau punya perbincangan kita. So, kita mula lewat tadi sikit. Okey, ready? 25 orang sudah. Okey, semua ready? Mana yang kau perlu kira, kira. Okey, kita start.
Kita tengok siapa yang leading. Oh, Faris. Faris, kedua Rozaimi. Alisha ketiga. Masih boleh kejar lagi tu. Dani 2 kali sudah masuk. Kenapa tu Dani? Tak terjawab-jawab. 2 kali masuk. Tak terjawab-jawab juga nampak tu. Dah dapat masuk, cikgu. Dah dapat masuk. Danish masuk balik kah? Boleh masuk semula. Siapa yang terkeluar boleh masuk semula. Sebab ini individu punya. Kau boleh masuk semula. Kenapa Danish, Dani Alif tu 2 kali sudah masuk? Tak terjawab-jawab lagi Dani. Ada persoalan type di chat Okey, 83% betul setakat ni. Ini sambil-sambil kau buat ni terus ulang kaji sebenarnya. Okey, Faris siap sudah dengan Rozaimi. Orang betul semua soalan cuma Faris. Dia ikut quizzes ni, dia ada penyambung nyawa lagi kan. Dia kira berapa cepat kau jawab, berapa tepat. Dani Alif 3 kali sudah kau masuk. Dia ni tak terlepas-lepas lagi Dani. Masalah lain kah? Okey, yang lain juga bagi masa lagi. Teruskan. Siapa yang mau jawab semula boleh jawab semula. Cukup tambah masa 5 minit lagi. Oh, okey. Siapa Sarinam Samian ni? Dani kah? Siapa Sarinam Samian ni? Dia pakai kawan siapa ni? Ya, kalau lain kau tak berapa okey, memang payah sikit tu. Tapi quizzes ni sebenarnya dia tidak guna banyak data sangat berbanding yang lain punya tu. Dia tidak terlampau berat juga sebenarnya. Tapi kalau tidak ada data, memang lain krik-krik susah juga mau tu. Nak aku nampak soalan ni nanti.
Okey, siap. Okey, 2 minit lagi. Ada yang masih buat? Ada lagi berapa orang tengah masih buat? Rozaimi tengah menjawab balik ke tu? Danish. Afiq tu kenapa tak siap Afiq? Afiq masuk 2 kali kah? Oh, dia aja masuk kali kedua tu. Oh, Afiq masuk kali kedua. Ni pun masih menjawab lagi. Okey, cuba bagi masa 2 minit. Oh, Putri sudah yang leading. Kedua Faris, ketiga Rozaimi. Nombor 3 2 orang tu. Irfan pun nombor 3 juga. Markah sama. Ada yang baru masuk ni. Selamat datang yang baru masuk. Selamat pagi. Kalau baru bangun. Okey, good. Yang sudah siap. Kita bagi peluang kawan-kawan kau yang lain dulu. Okey, 1 minit lagi. Sudah? Afiq? Okey. Rosalina? Rosalina masih lagi jawab. Oh, Hani tengah jawab lagi. Okey, cuba masa 1 minit lagi. Afiq pun masih menjawab lagi. Okey, sudah. Hani dah habis tu Hani. Okey, cuba tamatkan kuis ni. Kita tengok siapa dia punya. Okey. Tempat ketiga Faris, kedua Putri. Rozaimi leading tempat pertama. Okey, tahniah. Yang lain pun tahniah, tengok kau punya kedudukan. Tempat masing-masing. Okey, kita tengok soalan tadi. Adakah soalan yang susah? Kita tengok dulu adakah yang hantam saya jawab. Yang merah-merah tu salah tu maksudnya. Azri. Okey. Azri 50%. Azri ada jawab 2 kali kah? Okey, kita tengok soalan. Kalau ada soalan yang susah. Okey. Kita tengok soalan. Adakah soalan yang di bawah 50%? Semuanya di atas 60. Senang untuk nisbah dan kadaran ni. Okey, kita tengok soalan yang 60%. Ini 67%. Permudahkan 5 nisbah 30. Permudahkan saya guna sifir 5. 5 bagi 5, 1. 30 bahagi 5 jadi 1 nisbah 6. Itu maksud dia. Siapa yang jawab 1 nisbah 5 ni? 1 nisbah 3 lagi jauh lah.
Dah kenapa 1 nisbah kalau 1/3 dia 10/30 baru dia jadi 1/3. Okey, jawapannya 1/6. Alright. Okey. Kita tengok yang 60. Pilih nisbah yang setara bagi 2/3. Setara ni maksudnya sama. Tengok jadual sifir saja ni. Kau permudahkan jawapannya. Ini kalau kau permudahkan ni 2/6, kau permudahkan dia jadi 1/3. Ini inilah jawapannya. 4/6 kita permudahkan bahagi 2 dia jadi 2/3. Ini kalau kau permudahkan tetap jawapannya ini 20/33. Siapa jawab ni? 55. 5 orang jawab ni. Punya jauh jawapannya. Ini setara ni maksudnya sama. Kau guna tengok jadual sifir saja. 2 dan 3 tengok nombor di sebelahnya. 4 dan 6 kan. Itulah maksudnya setara. Selain 4 dan 6 apa lagi nisbah setara dengan ini? Okey. 2, 4. 10/15 pun dia juga. Okey. Yang penting dia setara. Maksudnya satu baris dalam jadual sifir tu. Boleh faham kan ni yang ini ni? Okey. Setara tu maksudnya sama. Kalau kita permudahkan dia dapat balik jawapan tu. Alright. Okey, seterusnya. Okey kan ni? Semua boleh dengar suara cikgu kah? Sebab cikgu tidak dapat dengar suara kamu. Jadi cikgu query ni. Kau dapat dengar suara cikgu atau tidak? Okey, dengar. Alright. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Yang 60%. Ini pun 60%. Ribbon pink berukuran 8 meter. Ribbon biru berukuran 5 meter. Apakah nisbah ribbon biru kepada ribbon pink? Senang saja. Ribbon biru. Jadi 5 nisbah lah 8 saja. 5 nisbah 8. Siapa yang jawab 8 nisbah 5? Ini terbalik. Kalau pink kepada biru baru 8 nisbah 5. Okey. Okey, kita tengok ada lagi kah soalan yang okey, yang lainnya semua 80. Okey, ini satu. Durian madu. Nyatakan nisbah huruf A kepada huruf bukan A. Ramai yang jawab salah ni. Ada jawab ini, ada jawab 5, ada ini jawab 1. Kau kena kira dulu berapa huruf A dalam perkataan durian madu ni. Ada 1, 2. Okey, jadi 2. Dengan yang bukan huruf A. Kira yang bukan huruf A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 2 nisbah 8. 2 nisbah 8 permudahkan. Jadi 1 nisbah 4. Itu maksud dia soalan tu. Faham kan ni? Boleh faham? Soalan ni? Ingatlah soalan ni popular kaedah-kaedah begini. Okey. Tengok soalan ni betul-betul. Tajuk koordinat ni nisbah ni antara yang paling senang sebenarnya. Cuma jangan anggap terlampau senang pula. Kadang-kadang kalau terlampau senang kita jadi cuai. Ambil mudah jadi susah, jadi Okey, ini satu lagi. Halim mempunyai wang sebanyak RM7, kakaknya mempunyai wang sebanyak RM10. Nyatakan nisbah wang Halim kepada jumlah wang mereka. Wang Halim berapa? RM7. Kepada jumlah wang mereka. Tambah dulu dorang punya duit ni. 7 tambah 10 jadi RM17. Jadi nisbahnya 7 nisbah 17. Ramai yang jawab 7 nisbah 10. Kalau 7 nisbah 10 ni wang Halim kepada wang kakaknya. Ini dah cakap wang Halim kepada jumlah wang mereka. Jumlahnya ni maksudnya tambah ni 2. Baca soalan betul-betul. Ni kau bukan tak tahu ni. Ini topik-topik nisbah ni kebanyakannya bukan murid tak tahu tapi cuai. Ni lagi satu. Nisbah jumlah cat kepada cat putih. Kau kena kira berapa jumlah cat ni semua. Jumlah cat dia cakap. Bukan dia bagi tahu cat warna apa. Jadi kira lah 4. Okey. Cat putih ada berapa? 3. Jadi 4 nisbah 3. Ramai yang jawab 1 nisbah 3. Ini kalau dia punya soalan. Nisbah cat merah kepada cat putih barulah 1 nisbah 3. Boleh? Boleh faham kan ni? Pada nisbah ni? Alright. Okey, ada soalan lain? Mau tanya? Sebelum kita pergi yang terakhir. Sekejap. Lain tak berapa comel.
Cikgu rasa mendengar. Boleh paham ah? Oke. 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 Macam itu keluar kah? Wait. Belum ah, cikgu belum terkeluar lagi tuh. Oke. Yang terakhir. Ini soalan dia senang saja. Untuk revision untuk sejarah kamu. Untuk sejarah, dia ada markah untuk makluman kamu. Untuk sejarah punya ujian ujian pentaksiran baru untuk dia 50% juga. Dan sejarah dia ada markah projek. Ada tugasan projek nanti yang kamu kena buat susur galur pasar keluarga. Tunggu makluman dah. Dan sejarah juga untuk PBD itu cikgu ambil daripada kamu punya PBL yang kita buat masa PKP yang pertama hari itu. Oke. 9, 10. Oke. Oke, masuk. Ini yang terakhir untuk sejarah. Sejarah ni baca. Tolong baca untuk semua topik. Sebab sejarah ni senang. Sebab ujian kali ni dia open book test juga. Maksudnya kau boleh rujuk di buku teks, boleh rujuk di Google, boleh rujuk kau punya keluarga. Kalau betul-betul kau tidak boleh jawab sudah untuk soalan exam nanti. Tapi sebaiknya kalau boleh jujurlah, jangan dah menipu. Oke, masuk. Oke, yang dapat masuk terus jawab Jangan tunggu yang lain. Ada 19 orang sudah. Ini soalan senang saja. Untuk revision saja soalan ni. Senang-senang pula dia juga salah. Tahun kemerdekaan salah. Oke, sekali lagi tahniah untuk yang dapat ikut kelas hari ini. Ada 26 orang. Sekali lagi kelas untuk kenapa Azri angkat tangan tu kenapa? Azri ada yang mau tanya ke Azri? Boleh nampak di paparan skrin cikgu. Kalau kau klik raise hand tu dia akan naik ke bahagian atas kau punya nama. Azri kau tertekan ke tu atau ada benda kau mau tanya? Ada butang raise hand di tempat kamu. Kalau ada persoalan mau tanya tekan saja. Nanti cikgu akan tengok.
Nanti aku akan mention kau punya nama. Oh, si Azri tekan balik sudah. Oke, Faris 37% sudah. Pastikan kau skor di atas 50%. Ha? Ada 30 soalan, at least 15 soalan kau mesti betul. Kalau ada soalan, type di chat. Ha? Ada 27 orang, sepatutnya ada 25 semua dalam sini. Ini ada 21 orang saya yang masuk menjawab nih. Mana lagi yang 4 orang? Oke, Noah ada. Azri, kenapa tuh Azri baru 10%? Afik, kenapa masuk 2 kali ke Afik? Cikgu, bukan Perdana Menteri Malaysia sekarang apakah Tan Sri Muhyiddin tu? Apa dia bilang Tun ko Tun Dr. Mahathir? Oh, nanti cikgu betulkan tuh ya. Ya, betul jawaban kamu tuh. Betul jawaban kau tuh Faris. Sekarang Tan Sri Muhyiddin Yassin. Skema jawaban tuh yang salah. Oke, masih lagi Faris 70%. Ranking pertama, kedua Rozaimi 60%. Hani ketiga 53%. Afik, kenapa Afik? Lain problem kah? Ada baru 3 soalan kau menjawab ni kenapa? Azri, baru 10 soalan. Ada 22 soalan lagi belum jawab. Oh, Afik baru 6 soalan jawab. Oke, cikgu akan post juga balik ulangan untuk soalan ni. Mana-mana yang mau cuba jawab balik nanti boleh jawab semula. Cikgu post nanti di grup adalah untuk kawan-kawan kau yang tidak dapat ikut meet hari ini. Sambil-sambil untuk ulang kaji juga. Ingatlah untuk sejarah kau kena baca untuk semua topik. Sebab untuk soalan exam ujian kali ini pentaksiran dia cover semua topik.
Oke, Faris 83%. Rozaimi pun 83, Hani 80 sekarang. Tujuh 17 orang lagi belum siap. Baru dalam 3 orang sudah siap. Oke, teruskan. Azri, kamu oke Azri dengan Elvin oke? Elvin 30% ya. Ada 7 soalan lagi belum siap. Oke, Faris, Rozaimi, Hani, dan Noah sudah siap. Faris 83, sama dengan Rozaimi 83 juga. Hani 80%, Noah 73. Good, ah. Yang lain teruskan. Oke, Muas ada 6 soalan lagi, Eva 4 soalan. Rosalina 3, Kasha ada 1, Putri 3, Irfan ada 9 soalan lagi, Atira 6, Alisha 8, Siti Adewia 9, Afiq 12, Iqmal 13, Awang 7, Nur Azri 16, Elvin 2 soalan, Rozaimi jawab balik kah tu? 24. Oke, cuba beri masa sampai 9.20, 4 minit lagi. Yang belum teruskan. Ada 13 orang lagi masih menjawab. Kalau ada apa-apa pertanyaan, tap di chat. Oke, sambil-sambil tu yang sudah ready, sekali lagi cukup ingatkan untuk pentaksiran alternatif ni ataupun pentaksiran bertulis ni untuk ujung tahun, 50% markah adalah daripada pentaksiran bertulis tu yang bermula 30 hari bulan November sampai 3 hari bulan Disember, mewakili 50 markah. Dan 50% lagi markah diambil daripada pentaksiran bilik darjah kamu yang TP-TP tu, TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6. Setiap TP tu dia ada markah dia. Kalau sekarang kau TP3, kau ada markah dalam tangan so 25%. Kalau kau TP6, dalam tangan kau markah kau dapat 50% sudah. Jadi kalau exam tu kau dapat 50% lagi, kau punya markah 100% lah. Okey. TP itu juga cikgu guru-guru nilai daripada interaksi semasa sepanjang sekolah hari itu. Dan rekod-rekod yang guru-guru simpan penglibatan kau sepanjang PDPR ni. Maksudnya sepanjang kau belajar di rumah ni, itu yang guru-guru ambil juga. Selain itu, projek-projek yang sudah kau buat, PBL sebelum ni daripada bulan 3 hari itu, masa PKP, pun direkod juga.
untuk penilaian PBD tu. Okey, kalau macam sejarah ni dia ada tambahan nanti. Dia panggil markah projek lagi. Ada satu projek yang kena buat juga. Okey. So, semuanya tu dicampurkan nanti 50% 50% jadi 100%. Dan untuk penilaian kali ni semua subjek. Dia bukan subjek teras saja. Semua subjek. Ada 12 subjek semuanya nanti. So, tolong bersedia. Aku ada lebih kurang 10 hari lagi sebelum duduk ujian. Okey, kau boleh pilih untuk ujian online ataupun offline. Sudah dibuat pilihan hari itu. Hari ini last untuk kalau mau ubah apa, boleh bagi tahu hari ini. Online tu bukannya melalui Google Form saja. Online tu maksudnya boleh dapatkan soalan melalui PDF, boleh minta gambar daripada cikgu tu, minta daripada Words kah, ataupun minta email kah, mana-mana yang mudah lah, yang senang untuk buat apa kamu. Kalau yang ada kemudahan internet, ada telefon sendiri, dia boleh jawab melalui telefon, lagi mudah lah sebab guru-guru sediakan juga dalam bentuk Google Form. Okey. So kau terus boleh jawab di sana, terus hantar jawapan, tidak perlu gambar-gambar lagi. Okey, tapi untuk matematik, kau kena gambarlah jalan kerja tu. Kau kena hantar dengan guru subjek kamu secara personal sebab guru mau tengok jalan kerja tu. Ataupun yang ambil kertas, kau kena hantar balik kertas tu ke sekolah. Kalau yang ambil kertas, lepas tu dia tidak sempat untuk hantar pun, kau boleh hantar jawapan kau, gambar hantar kepada guru tu lah. Tapi gambar, pastikan gambar terang-terang lah. Jangan gambar sengit-sengit, pening kepala cikgu nanti. Mau menengok. Gambar betul-betul lah. So cikgu galakkan kalau yang ada kemudahan, pakai yang mana yang mudah untuk kamu lah. Mudah untuk kamu, mudah juga untuk ibu bapa kamu. Tapi memang kalau tidak dapat, ambil soalan di sekolah. Maklumkan hari ini keputusan yang kamu kena bagi ya. Okey, 9.20 sudah cikgu tamatkan. Alright, kita tengok ada soalan yang susah atau tidak. Difficult question ni ada 3 sejak di sini. Okey, yang Perdana Menteri sekarang ini salah jawapannya. Malaysia mempunyai berapa wilayah persekutuan? Okey, Malaysia sekarang ada berapa wilayah? Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Kita tengok balik soalannya. 5 bilah keris yang terdapat pada jata yang melambangkan. Ini pun ramai yang salah ni. Ramai jawab apa ni? Ramai yang menjawab. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ramai jawab keberanian rakyat kepada tanah Melayu. Okey, jawapannya negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, yang kedua ni Malaysia mempunyai wilayah peluang. Ya, dia ada 3 wilayah. Wilayah persekutuan, wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Labuan dengan wilayah persekutuan Putrajaya. Dia ada 3 tu. Sekarang wilayah. Cuma yang ini salah. Yang soalan 1 ni salah tadi. Yang si Faris cakap tu. Siapa Perdana Menteri? Jawapannya 17 ni betul. Siapa yang jawab Muhyiddin ni betul lah. Jawapannya bukannya Tun Dr. Mahathir. Alright. Okey, ada soalan lain? Mau tanya? Sebelum kita tamatkan kelas. Siapa yang menjawab tu juga akan buka balik soalan ya. Untuk makluman juga akan buka balik link soalan ni nanti. Selepas mungkin dalam jam 10 nanti cikgu susun balik untuk kau boleh jawab balik sana nanti. Okey, untuk ulang kaji. Dan sekali lagi cikgu mau cikgu ingatkan pastikan buat ulang kaji untuk semua subjek. Alright. Okey, semua hidupkan kamera. Cikgu ambil gambar dulu. Hidupkan kamera. Duduk bagus-bagus. Sekejap cikgu tukar dulu setting. Jangan bergerak-gerak, tunggu. Okey, wait. Semua pandang kamera. Kau. Jauh jalan sikit. Okey, duduk bagus-bagus. Duduk tegak. Okey, ready. Alamak, sekejap sekejap. Tunggu dulu, cikgu kena ubah setting komputer dulu. Sebab komputer cikgu ni dia cikgu pakai double screen sekarang. Untuk makluman kelas ni dirakam. So semua kelas yang kita buat meet adalah dirakam. Jadi kau boleh tengok ulangan dia. Kalau mau tengok ulangan kelas-kelas yang kita pernah buat meet sebelum ni, boleh tengok di YouTube, ada channel yang cikgu buat. Okey, tengok kamera. Okey, ready? Jangan bergerak. Okey, 1, 2, 3. Alright. Okey, sekejap. Cikgu save dulu. Sekejap. Noah, astaga. Tahi ke Noah? Okey, sekali lagi.
Hancur rambut. Sekali lagi pandang kamera. Oke, cuma mau buang yang ini. Oke, supaya nampak besar sedikit. Oke. Ready? 1, 2, 3. Oke. Alright. Oke. So, oke, cukup tamatkan kelas untuk hari ini. Oke, juga akan stopkan rekaman. So, kalau kamu gunakan platform ni untuk berhubung dengan kawan-kawan kau, mau berbincang kau, mau tanya ke apa perkembangan kawan-kawan kau, boleh. Oke. So, juga akan tutup platform ni pada pukul 9.40 begitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kalau ada apa-apa boleh message gua personal. Oh siap. Oh siap, bye-bye.